Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wal waba wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an buldani muslimina ammah ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah para penonton sekalian, anda bersama dengan saya Da'i Fahmi sebagai moderator anda untuk rancangan kita pada pagi ini, iaitu tak lain dan tak bukan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru dengan topik kita pada hari ini, iaitu sebagaimana yang sedia maklum, iaitu topik akidah, Asmaul Husna, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq dan Al-Bari, yang mana akan dikupas oleh panel kita pada hari ini, tak lain dan tak bukan, iaitu Profesor Madya Dr. Ustaz Muhammad Suki Othman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulakan dengan topik kita pada hari ini, iaitu Asmaul Husna, kita nak tahu sedikitlah perkembangan tentang COVID-19 di Malaysia yang terkini setakat 13 hari bulan 2, 2021. Kes baharu yang terkini iaitu sebanyak 3,499 dengan kes tempatan seramai 3,498 dengan kes import 1 kes, dan kes sembuh baharu sebanyak 3,515 kes dengan jumlah kes sembuh sebanyak 209,289 kes, dan jumlah kes aktif iaitu 51,558 kes dengan jumlah kes ICU seramai 263, termasuk 118 bantuan alat pernafasan, dengan kematian yang baharu dengan 5 kematian, dan jumlah kematian kesemuanya 958 kematian. Jadi tuan-tuan, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita doakan agar COVID-19 ini nyah daripada bumi kita ini insya-Allah, dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga kita dan juga orang di sekeliling kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tak nak melengahkan masa lagi. Sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 03 7726 1603 ataupun di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Jadi insya-Allah kita tak nak membuang masa lagi, kita nak terus kepada mukaddimah kita berkenaan dengan topik kita, iaitu topik akidah Asmaul Husna, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq dan Al-Bari. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Da'i Fahmi dan juga tak lupa kepada para penonton Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berkesempatan sekali lagi pada pagi yang berbahagia ini di bulan Rejab yang penuh dengan keberkatan ini. Sebagaimana permulaan tadi didoakan oleh Da'i Fahmi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita buat persiapan sejak daripada bulan Rajab ini untuk kita menyambut kedatangan bulan yang sangat-sangat hebat, sangat agung, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak bincang hari ini tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Asmaul Husna, iaitu Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari,
yang mana ia semua sekali terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr, iaitu wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Jadi dalam ayat tersebut tuan-tuan, dalam dua ayat itu mengandungi nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, iaitu Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari. Jadi apa maksudnya? Kalau kita tengok terjemahan dia, sebenarnya kadang-kadang terjemahan ni kita nak betul-betul nak cari exact word tu secara tepat perkataan tu, kadang payah juga nak cari terjemahan yang tepat, tapi kita lihat dari sudut maknanya agar kita dapat memahami. Jadi Al-Jabbar itu maksud dia Allah Ta'ala yang memiliki kegagahan yang mutlak. Al-Mutakabbir itu Allah yang memiliki keagungan, kebesaran. Al-Khaliq Allah yang maha pencipta, dan Al-Bari Allah Ta'ala yang maha merancang dan mengatur kejadian alam. Jadi daripada empat itu kita pergi satu-satu untuk kita fahami dengan lebih lanjut. Yang pertama kita mulakan dengan Al-Jabbar. Al-Jabbar ni kalau kita sebut tadi maksud dia yang maha memiliki kegagahan yang mutlak. Bila sebut Jabbar ni menunjukkan ketinggian, keagungan, kebesaran Allah Ta'ala. Dan ia juga bermaksud yang maha memaksa. Al-Jabbar ni Allah Subhanahu wa taala tiada siapa pun yang boleh ingkar dengan kehendaknya. Allah Taala yang menentukan segalanya, tetapi pemaksaan Allah Taala itu adalah sebagai tanda kasih sayang kepada hamba-hambanya. Jadi kalau kita lihat kepada Al-Imam At-Tabari menyatakan Al-Jabbar yakni Al-Muslih, yang memperbaiki segala perkara-perkara yang berkaitan dengan makhluknya. Itu disebut oleh Imam At-Tabari. Dan Al-Imam Al-Khattabi menyatakan Al-Jabbar ialah sesuatu yang dipaksakan kepada makhluk berdasarkan kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah suruh ke, Allah larang ke, maknanya satu perkara yang dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk, maka makhluk kita ni sebagai makhluk hendaklah melaksanakan perkara tersebut. Maka dengan sebab itu kalau kita menghayati Allah Taala Al-Jabbar, dia akan menjadikan manusia itu bersyukur dan bersikap redha, kerana dia tahu apa yang berlaku itu adalah sebagai tanda kasih sayang Allah Taala. Jadi Allah Ta'ala menyuruh kita melakukan sesuatu supaya kita selamat daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dan kita lihat juga disebut oleh para ulama tentang makna Al-Jabbar ni, dia ada bagi pada tiga pula. Yang pertama, Jabrul Quwwah. Jabrul Quwwah ni menunjukkan Al-Jabbar Allah Ta'ala yang menunjukkan kepada makna kekuatan. Quwwah, kekuatan. Jadi kekuatan Allah Ta'ala ni mampu mengalahkan siapa-siapa saja yang mendakwa dia kuat, sombong, hebat atas dunia ni kan. Dia sebut sebagai Jabarut kan. Manusia-manusia Jababirah yang sombong. Dia rasa dia kuat. Allah Ta'ala lebih kuat. Sebagaimana kalau kita lihat Nabi Hud alaihi salam yang menasihati kaum dia, kaum Ad. Allah Ta'ala hantar Nabi Hud pada kaum Ad. Kaum Ad ni bila mana dia ada sikit kekuatan yang Allah bagi, kekuatan fizikal. Man asyaddu minna quwwah. Dia menyatakan siapa lebih kuat daripada kami, menjadikan mereka ini sombong dengan kekuatan mereka. Mereka melakukan kezaliman, penyiksaan dan sebagainya. Maka Nabi Hud memperingatkan kepada mereka, inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Aku takut pada kamu azab hari yang sangat-sangat besar. Jadi yang kedua, Jabrul Rahmah. Jabar, Ar-Rahmah menunjukkan maksud kasih sayang.
Jadi Allah Ta'ala memberi kecukupan kepada orang yang berhajat, memberi ketenteraman kepada orang yang takut, memberi pertolongan dan ganjaran kepada orang yang sabar dalam menghadapi ujian. Yang ketiganya, Jabrul Ulu, yang menunjukkan makna ketinggian. Maksudnya Allah Ta'ala maha tinggi mengatasi ketinggian semua makhluknya. Jadi nama Allah Al-Jabbar ni maknanya dia khas untuk Allah Ta'ala. Sebab dia menunjukkan keagungan dan kebesaran. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, hadis qudsi, Allah berfirman, al-kibriya ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu fin nar atau kama qala. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, yang mana Allah Ta'ala berfirman, kesombongan adalah selendangku, kebesaran adalah pakaianku. Oleh itu sesiapa yang ingin mengambil salah satu daripada dua perkara itu daripadaku, nescaya aku akan lemparkan dia, khumbankan dia dalam api neraka. Dan disebut juga Allah Ta'ala mencela golongan manusia yang memiliki sifat jabarut ni, sombong, keras, berasa diri tinggi, sehingga disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yuhsyarul jabbarun wal mutakabbirun yaumal qiyamah amsal dzarrah yata'uhumun nas, iaitu dihimpunkan manusia yang jabbarun mutakabbirun, manusia sombong ni, manusia yang ego ni pada hari kiamat seumpama zarrah, kecil-kecil ya, yang akan dipijak-pijak oleh manusia. Menunjukkan manusia tidak layak untuk memiliki sifat ini, sebab sifat ini adalah sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita kenal sifat Al-Jabbar Allah Taala ini, nama Allah Al-Jabbar ini, maka kita kena sentiasa tunduk dan patuh kepada Allah Taala, tunduk dan patuh kepada kebenaran, dan sentiasa memohon pertolongan Allah Ta'ala, pengampunan Allah, dan memperbaiki diri kita dari semasa ke semasa. Itu mukadimah kita tentang salah satu nama Allah Ta'ala Al-Jabbar. Masya Allah, mukadimah yang sangat baik daripada Ustaz tentang Al-Jabbar, iaitu sifat yang hanya boleh ada pada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Sebagaimana yang Ustaz sebut tadi, Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, tiga nama Al-Jabbar ini merangkumi tiga makna, iaitu yang pertama tadi Jabbarul Quwah, yang kedua Jabbarul Rahmah, dan yang ketiga Jabbarul Ulu. Yang mana Jabbarul Quwah ini menunjukkan makna kekuatan seperti mana yang Ustaz katakan tadi, iaitu dan yang kedua Jabbarul Rahmah, yang ini menunjukkan makna kasih sayang, dan yang ketiga Jabbarul Ulu, yakni menunjukkan makna ketinggian. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita kena faham, Al-Jabbar hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kita sebagai makhluk tak boleh ada sifat Al-Jabbar ini, sebab kita sekadar makhluk yang hina. Jadi jangan sesekali kita menggunakan sifat Al-Jabbar ini sebagai makhluk. Sentiasalah menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan kita memahami maksud Al-Jabbar yang telah dibahaskan oleh Ustaz tadi, dapatlah menimbulkan ataupun kita punya rasa iman ini makin lagi kuat, dan juga takwa kita ini makin lagi kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepada Allah, dan tingkatkan amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak beristighfar seketika, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat para penonton yang baru saja menyaksikan rancangan kita pada saat ini, suka saya nak ingatkan topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan akidah, iaitu Asmaul Husna, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, dan Al-Bari. Jadi sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan, please tolong
call di nombor ini 03-7726-1603 ataupun terus di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Jadi insya-Allah kita tak nak membuang waktu lagi. Kita nak terus meraihkan soalan sulung daripada para penonton kita daripada Facebook insya-Allah, daripada Ana Karnina. Assalamualaikum Ustaz dan dai serta kru Tanyalah Ustaz. Soalan saya Ustaz, adakah Al-Jabbar berkuasa memberi kecukupan bagi orang yang berhajat, terutama kepada mereka yang suka bersedekah dan berinfak? Yang kedua, adakah Al-Jabbar dialah Allah yang maha memperbaiki kerosakan dan menyempurnakan kekurangan, iaitu pada hari kiamat kelak? Terima kasih kepada Ana Karnina kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, adakah Al-Jabbar berkuasa memberi kecukupan bagi orang yang berhajat, terutama kepada mereka yang suka bersedekah dan berinfak? Ustaz, silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Kalau kita melihat kepada apa yang disebut oleh Al-Imam At-Tabari sebagaimana kita sebut, yang saya sebut tadi, bahawa Al-Jabbar juga memberi maksud Al-Muslih, iaitu yang memang memberi kebaikan atau memperbaiki segala urusan makhluk, urusan hamba, iaitu apa-apa yang terbaik yang dilakukan mencukupkan segala hajat manusia, keperluan manusia. Dan dalam konteks kita bersedekah sebagai contoh, sebenarnya bila mana kita bersedekah, Allah Subhanahu Wa Taala sememangnya akan menambahkan lagi keberkatan kepada apa yang kita laksanakan. Kita tak akan pernah rasa kita kata dengan sedekah tu menyebabkan kurang. Sebab apa? Sebab keberkatan yang ada itu Allah Ta'ala akan sentiasa mencukupkan keperluan hamba-hambanya. So perkara ini jangan risau dan jangan bimbang. Sebab ada orang dia rasa macam kalau dia bagi sesuatu rasa macam tak cukup untuk diri dia. Sedangkan Allah Ta'ala lah yang akan mencukupkan bagi kita. Dan sesuatu perkara juga yang kita lihat juga bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala lah yang akan mencukupkan bagi kita rezeki, kehidupan dan sebagainya. Maka dengan sebab itu, apa yang kita lakukan di atas dunia ini hanya perlu menurut tata cara dia diperintahkan oleh Allah. Jangan jadi golongan sombong. Itu yang betulnya kan. Sebab kesombongan itu, kegagahan itu milik mutlak Allah. Kita ni kalau ikut nak cari kita kata sebiji gandum pun tak mampu. Hatta kalau kita tanam padi pun, kalau Allah tak izinkan, padi itu tak akan tumbuh. Jadi maknanya kita tak mampu sebenarnya. Kemampuan itu adalah merujuk kepada kegagahan, keperkasaan, keagungan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di akhirat kelak Allah Taala akan menentukan segala apa yang menjadi ujian kita di atas dunia ini, sama ada kita selamat ataupun tidak. Jadi kita pastilah masa hidup atas dunia ini buat yang terbaik, insya-Allah. Masya-Allah, jawapan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, sebentar tadi Ustaz dah terangkan sedikit mukadimah berkenaan dengan Al-Jabbar. Jadi kita nak ke next pengenalan berkenaan dengan Al-Mutakabbir Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Baik, satu lagi sebelum saya nak pergi pada Mutakabbir, saya teringat ada satu firqah, satu golongan yang disebut sebagai Jabariyah. Dia berkataan Jabbar tu, Jabariyah. Jabariyah ni maknanya dia cara faham silap mula. Dia bagi dia bahawa bila mana segalanya ditentukan, dipaksakan oleh Allah Ta'ala kepada kita, maknanya kita tidak ada ikhtiar. Pergi situ pula. Kita tidak ada ikhtiar, kita tak ada pilihan. Kita ini seumpama kapas di udara. Sebagian disebut dalam kitab-kitab gitulah. Kapas di udara yang ditiup ke kanan lah kita, ke kiri lah kita. Ini satu pegangan yang salah. Sebab apa? Sebab dalam konteks hukum syarak, dalam konteks halal haram, dosa pahala, Allah tidak memaksakan kepada kita perkara tersebut, melainkan Allah bagi pilihan. Sebab tu kita ni ada disebut sebagai dalam akidah musayyar dan mukhayyar. Ada benda yang kita terpaksa, musayyar, tak boleh buat apa, dipaksakan pada kita, iaitu contohnya
manusia sebagai lahir-lahir sebagai bangsa Melayu contoh. Boleh tak dipilih bangsa lain? Tak boleh. Tak nak lah, tak syok Melayu nak jadi Arab lah kot. Tak boleh. Hmm, Itu benda yang dipaksakan pada kita. Tapi betul. ada perkara yang Allah bagi kita pilih. Mhm. Dosa dan pahala. Mhm. Allah bagi kita pilih. Allah bagi akal fikiran, bagi panca indera. Untuk apa? Untuk kita memilih mana jalan ke syurga, mana jalan ke neraka. Baik. Sambungan tentang Al-Mutakabbir. Mutakabbir ni Allah Ta'ala zat yang memiliki kebesaran atau bahasa yang orang paling kasar lah, kesombongan. Mhm. Bila sebut sombong ni dia rasa takkan Allah Ta'ala sombong kan. Mhm. Sebab itu kita kena ingat sesuatu perkara ada yang dia milik Allah, bukan milik manusia. Bagi manusia bila sebut sombong ni dia tak layak. Mhm. Sebab dia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala yang memiliki kebesaran, kita terjemah kebesaran lah, yang mana yang kebesaran zat Allah meliputi kebesaran alam ini. Manusia dan alam semesta amat-amat kerdil berbanding dengan kebesaran Allah Taala. Jadi kalau kita menghayati Allah Taala yang Al-Mutakabbir, kita akan sedar betapa kerdilnya diri kita. Kita tak akan bersifat sombong. Kita akan rendah diri. Kita akan insaf diri. Sebab itu, macam saya sebut tadi tentang bagaimana hadis Qudsi itu yang menyatakan itu adalah sifat bagi Allah Al-Mutakabbir itu. Yang menunjukkan keagungan, kebesaran dan ketinggian Allah. Tapi kalau manusia nak ada sifat itu, takabur, dia akan mewarisi apa yang disebut sebagai makhluk yang pertama yang bersifat takabur, yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, yang Allah campakkan dalam neraka, iaitu Iblis laknatullah alaih. Ini. Bila mana ambil sifat takabur, maka terus rosak. Iblis, apa punca dia? Punca dia dihumban ke dalam api neraka. Allah Ta'ala sebut, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Tengok ayat tu. Kan? Bila mana Allah Ta'ala perintah untuk sujud pada Adam, malaikat semua sujud. Iblis tak nak sujud. Sebab apa tak nak sujud? Sebab aba wastakbara. Dia enggan dan dia takabbur. Wa kana minal kafirin, dan dia tergolong daripada golongan yang kufur pada Allah Ta'ala. Jadi sifat takabbur itu sebenarnya dia akan melahirkan, kalau adalah sifat tu pada manusia, seolah-olah dia nak ambil sifat tu daripada Allah Ta'ala, maka akan wujudlah manusia yang enggan beriman pada Allah, dia tak nak beramal soleh, selalu mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala, engkar kepada hukum Allah, suka melakukan dosa, menafikan adanya siksaan Allah Ta'ala, enggan beriman pada hari akhirat, tak mau tunduk dan tak nak berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini merupakan sifat-sifat manusia yang takabur, yang tidak boleh berlaku pada manusia, kerana itu merupakan sifat yang maha agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Ya, baik Ustaz, jawapan yang sangat baik. Jadi Ustaz, saya nak tanya, Al-Jabbar maha gagah dan maha memaksa, dan Al-Mutakabbir yakni maha memiliki kebesaran. Kita sebagai seorang manusia, kita sedia maklum dengan sifat-sifat ini hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tapi ada segelintir masyarakat, kita ambil contoh Firaun ni Ustaz kan. Kadang-kadang dia pun tahu. Dia pun tahu sifat tu tak ada pada diri dia, tapi dia cuba ambil sifat tu untuk letakkan pada diri dia. Apakah punca yang menyebabkan seseorang itu boleh terpesong yang meletakkan sifat itu pada diri dia, Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, dia kalau kita tengok memang golongan-golongan yang sombong, yang takabur, sebab dia tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia pada waktu itu mungkin di atas dunia itu dia terlalu dipuja oleh manusia. Maka dia lupa kedudukan diri dia. Dia rasa diri dia hebat. Dia rasa diri dia lebih. Dia tak pedulilah tentang apa-apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa diri dia kuat. Itu masalahnya. Kan? Manusia ni satu-satu peringkat, bila mana dia rasa macam tu, dia rasa dia tak berhajat pada Allah Ta'ala. Sebab itu kalau kita lihat dalam konteks dakwah Islam, peringkat awal, sebab apa yang terima Islam golongan disebut sebagai mustad'afin, golongan lemah. Sebab golongan ni rasa tertindas. Peringkat awal golongan yang hebat-hebat ni, kalau dalam konteks sirah Nabi kita jumpa perkataan bangsawan Quraisy contohnya, pemuka-pemuka Quraisy. Maka suka nak terima. Sebab apa? Sebab rasa diri hebat.
Rasa diri hebat ni sebenarnya orang tu takkan hebat, dia akan hancur. Allah Ta'ala akan hancurkan, Allah akan tunjuk kebesaran dan keagungan Allah. Macam Firaun, hebat sangat dia rasa kan. Bukan Allah Ta'ala hancurkan dia, tenggelamkan di Laut Merah. Dan Allah nak tunjuk sampai hari ni. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa nunajjika bi badanika. Allah Ta'ala kata kami selamatkan jasad kamu. Untuk jadi pengajaran. Hari ni kita boleh tengok jasad Firaun. Pergi Mesir boleh jumpa. Allah Ta'ala kekalkan jasad. Untuk apa? Untuk jadi pedoman, pengajaran kepada golongan yang nak bersifat takabur, sombong yang seumpama itu. Kebiasaannya Ustaz, macam Firaun sendiri tu Ustaz kan. Dia sendiri pun dia rasa dia ada sifat tu disebabkan aspek fizikal atau aspek dunia, harta dan sebagainya. Jadinya persoalannya sekarang ni mungkin ada orang yang takut-takut. Jadi Ustaz, saya tak payah kejar dunia lah, kena kejar akhirat je lah. Jadi Ustaz, apa pandangan Ustaz dan apakah jawapan untuk soalan-soalan sebegini Ustaz? Baik, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Memang keperluan kita untuk cari akhirat kerana akhirat itu khairun wa abqa, lebih baik dan yang kekal. Namun begitu wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa habuan di atas dunia, sebab ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat kita bercocok tanam untuk kita dapat hasil tuainya di akhirat kelak. Sebab macam mana pun kita di atas dunia, maka segala aspek apa yang kita lakukan atas dunia inilah yang akan kita tuai di akhirat kelak. Maka dengan sebab itu bukanlah nak tinggal dunia. Betul. Kau tinggal dunia macam mana, memang duduk atas dunia pun. Jadi kita tak tinggal dunia, tetapi kita tidak meletakkan dunia itu dalam hati kita. Letak dunia di atas tangan kita. Betul. Sebagaimana disebut oleh Ibrahim Adham. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Itulah peringatan untuk kita. Dunia letak di tangan, jangan letak di hati. Jadi insya-Allah Ustaz, kita ada soalan yang seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Fahmi dan juga Dr. Muhammad Suki Osman. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini, Timur 3, Pekan, Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Doktor ya. Kita sedia maklum al-mutakabbir, mana Doktor menyebut tadi mengenai kekuasaan Allah yang berupaya untuk mentadbir atau memberikan kejayaan ataupun apa yang dikatakan kekecewaan di dunia ini. Jadi soalan saya macam ni Doktor. Kadang-kadang ada segelintir dalam masyarakat kita ni, dia kata kita ni, ialah kita fahamlah al-mutakabbirnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya pada Allah saja yang berkuasa. Jadi kadang-kadang kalau kita hanya menadah tangan berdoa pun tak jadi juga Doktor. Jadi dia menganggap kalau kita kena usaha sedaya upaya untuk mengubah nasib kita. Jadi soalan saya Doktor, kadang-kadang bila dia berusaha dengan sedaya upaya, contohlah dia menjadi seorang ketua pegawai eksekutif atau CEO sebuah syarikat tu kerana hasil usaha dia Doktor. Dia berjaya kerana usaha dia. Bukanlah hanya menadah tangan berdoa sahaja. Jadi dia menganggap, bukan menafikan, tapi lintasan hati mengatakan segala kejayaan yang dicapai adalah hasil kikih usaha dia. Dan dia tidak menganggap itu adalah kekuasaan Allah yang memberi kepada beliau. Soalan saya, bolehkah kita bersikap begini Doktor? Sedangkan betullah dia usaha dia, tapi dia seolah-olah menafikanlah kekuasaan Allah yang dikatakan sikap al-mutakabbir ini Doktor. Itu soalan saya Doktor dan Dai. Terima kasih banyak Doktor dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Omar Abdul Majid kerana sudi bertanyakan soalan salah seorang pemanggil tetap kita setiap hari Ustaz. Jadi soalan dia Ustaz, orang yang merasa segalanya adalah hasil usaha dia sendiri Ustaz. Dia kata aku buat semua benda ni, apa yang aku dapat ni semua adalah titik peluh aku ni. Aku beli kereta ni semua hasil titik peluh aku ni. Orang lain tak bantu aku. Aku usaha ni. Dah lah usaha, tinggal solat pula tu. Nak cari rezeki punya pasal, mungkin tertinggal solat dan sebagainya. Jadi bagaimana dengan orang-orang sebegini Ustaz? Boleh ke dia merasakan, kita ini merasakan yang segalanya adalah hasil titik peluh dan usaha kita sendiri Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan oleh Cik Omar Abdul Majid. Orang yang sombong, dia rasa bahawa dia tak berhajat kepada sesiapa. Bahkan apa yang dia peroleh semua hasil usaha dia. Tak nak campur tangan siapa-siapa. Kan? Kepandaian dia, keilmuan dia, kecerdikan dia, usaha dia semata-mata.
saya teringat kepada apa yang berlaku pada Qarun. Qarun macam itulah. Cerita Qarun. Qarun ni Allah Ta'ala gabungkan sekali dengan Firaun, Haman, Qarun. Qarun ni, dia bangga dengan harta yang dia peroleh tu. Dia mengatakan, ini hasil usaha aku. Ilmu yang aku ada. Kan? Dia lupa kepada Allah Ta'ala, dia menjadi sombong. Dia menjadi sombong, menjadi takabur. Maka pada ketika itu Allah Ta'ala menghancurkan Qarun dengan ditenggelamkan sekali dengan dia dengan harta-harta dia sekali. Banyaknya harta Qarun sampai hari ini orang sebut banyaknya harta karun. Nisbah kepada Qarun itu. Jadi sifat sombong ni satu sifat yang menghancurkan diri sebenarnya. Kerana betul, memang kita dituntut untuk berusaha. Tetapi usaha kita yang dilakukan itu tidak akan tercapai tanpa keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu benda yang kita kena ingat perkara tersebut. Kan kalau kita usaha macam mana pun Allah tak bagi, kita tak boleh buat apa juga. Kan? Jadi bila Allah bagi itu, Allah nak uji kita. Sama ada kita bersyukur pada Allah ataupun tidak, ataupun kita nak melahirkan sifat kesombongan. Kalau sifat sombong sebenarnya dia tak memberi kesan pada Allah sebab Allah Ta'ala Al-Mutakabbir. Kan? Tapi manusia nak ambil sifat itu, kesan buruk dia akan balik kepada manusia itu sendiri. Sebab apa? Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tak masuk syurga orang yang dalam hati dia ada sebesar zarah daripada sifat kibir tadi, sifat takabur tadi, sifat sombong tadi. Jadi kadang-kadang Allah bagi harta ke seorang, bagi kesenangan tu dalam bentuk istidraj. Bagi dalam bentuk istidraj. Dia rasa dia okeylah, dia terbaik dah kan. Tapi sekali Allah rentap, Allah ambil daripada dia, akan terus menghancurkan dia. Dan bila Da'i sebut tadi tentang ada orang sampai tak semayang, saya teringat ada satu ni yang di refer pada saya. Dia ni seorang anak mengadu pada saya tentang bapa dia. Bapa dia umur masa tu dia kata 80 lebih dah. 80 lebih dah. Tak solat. Dia pun tak tahu nak buat macam mana. Dia pun pujuk pak dia solat. Apa jawapan bapak dia? Bapak dia kata, tengok aku tak solat pun tapi duit aku banyak. Kata ribu dalam bank. Aku ada tanah berapa puluh hektar lagi. Aku ada rumah sewa. Tak boleh solat pun. Tengok orang yang solat tunggu terbalik, miskin papa kedana ya pun. Itu dia. Itu alasan dia yang menyebabkan dia tidak solat. Dia lupa bahawa itu merupakan satu bentuk istidraj yang Allah Ta'ala nak bagi kat dia. Bagi nikmat lagi, bagi nikmat sehinggalah akan direntap daripada sekaligus. Apatah lagi ketika mana dia bertemu dengan Allah Ta'ala, dia akan mendapat kerugian yang amat sangat. Allah, penjelasan yang sangat-sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, insya-Allah kita akan kupas lagi selepas ini kerana kita nak berehat seketika, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, sebentar tadi Ustaz kita telah pun mengupas beberapa persoalan daripada para penonton kita. Jadi kita pun tak nak melengahkan masa lagi sebab ada banyak soalan yang kita nak kupas. Jadi kita terus kepada soalan yang seterusnya daripada Facebook, insya-Allah. Daripada Masni Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz dan Da'i. Allah Al-Mutakabbir bermakna Allah yang maha sombong. Sombong bagi manusia itu sifatnya negatif, iaitu lupa diri, menzalimi serta merendahkan orang lain dan sebagainya. Soalan saya, apakah perbezaan antara sombongnya makhluk itu berbanding dengan sombongnya Allah dalam pentadbirannya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Mazni Hasan kerana sudi bertanyakan soalan. Saya kira ini soalan yang sangat baik. Tetapi itu Ustaz,
keyword ni. Apa kita nak cari exact word tu? Exact word yang perlu kita tahu. Al-mutakabbir ni ada orang kata maha sombong lah, maha riak lah. Jadi apakah exact word, dan mungkin Ustaz boleh terangkan perbezaan di antara sombong makhluk dan juga mutakabbirnya, iaitu Allah ni maha memiliki keagungan, ataupun orang kata Allah ni apa exact word dia Ustaz? Kalau untuk yang apa mutakabbir ni mungkin maha kata kat sini maha sombong lah kan. Mungkin apakah perbezaan sombong manusia dengan maha sombong Allah Subhanahu Wa Taala ni Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Sebenarnya kita tidak layak sombong. Betul. Sebab apa? Sebab kita tidak berdiri dengan sendiri. Kita ni berhajat kepada Allah 100%. Allahus Samad. Allah tempat kita tuju, maknanya tempat kita bergantung. Tetapi berbeza dengan Allah, Allah tak bergantung pada siapa-siapa. Allah Ta'ala memiliki segala-galanya. Maha besar, maha kaya, maha agung, maha hebat, maha perkasa. Kan? Jadi, kalau kita sebut tentang sombong, ya Allah layak sombong. Allah layak, yang disebut sebagai mutakabbir itu layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tak layak bagi kita. Betul. Sebab sifat kita sifat yang penuh dengan kelemahan, kekurangan. Jadi bila kata manusia, makhluk yang penuh dengan kekurangan, dengan kelemahan ni, yang kita perjalanan hidup kita nak bernafas pun kita tak boleh kalau tanpa bantuan daripada Allah. Jadi nak sombong kat mana? Kan? Jadi maknanya kalau kita menghayati sifat Allah Al-Mutakabbir, kita sudah tentu akan takut menjadi manusia yang sombong. Dan kita tidak akan syirik pada Allah. Kita akan rasa diri kita kerdil. Kita akan rasa kita berhajat kepada Allah. Kita akan sentiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab bila manusia sombong, itulah dia akan mula engkar kepada Allah. Allah. Dia sombong. Contohnya, bila mana Allah Ta'ala dengan maha keagungan Allah, kebesaran Allah, Allah memberikan satu syariat kepada kita, satu hukum pada kita. Manusia yang sombong, yang dia rasa bahawa dia tak berhajat kepada Allah Ta'ala, dia tolak syariat Allah mentah-mentah saja. Nampak tak sikap manusia yang sombong? Maka itulah kita sebut tadi. Kalau kita faham sombong pada makhluk ni, tengoklah apa yang berlaku kepada iblis. Oleh kerana dia rasa diri dia dah besar dah, dia sampai walaupun kita kata itu perintah Allah untuk sujud pada Adam, tetapi dia tolak terus perintah Allah Ta'ala itu. Kerana apa? Kerana kesombongan dia. Maka dengan sebab itu sifat sombong pada manusia, dia akan melahirkan apa? Melahirkan manusia yang engkar, menolak hukum Allah Ta'ala, mempertikaikan syariat Allah, dan akhirnya kesombongannya itu akan dicampakkan oleh Allah dalam neraka dengan dia sekali. Allah. Sebab itu sombong ni dia tidak boleh dimiliki oleh manusia. Betul tu Ustaz, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Ilyas daripada Aitan, Filipina. Masya-Allah. Apa khabar Cik Ilyas? Assalamualaikum doktor dan juga Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini. Bagaimanakah keadaan kita, contohnya manusia ni kita tahulah, perlukan puji-pujian, kalau berpengaruh, ada follower, ada pengikut, mudah kita jadi lupa diri, jadi sombong. Jadi kita takut jadi kepada zaman Nabi Allah Hud, kaum Samud yang diberi kepakaran, diberi kebijaksanaan dan kekuatan, dan mereka engkar jadi sombong, yang tidak mahu mengikut apa arahan Nabi Allah Hud. Tapi pada zaman kita ni yang diberi musibah ni juga masih lagi sombong, tidak mahu mengikuti syariat seperti solat, puasa dan zakat. Bagaimana untuk mengelakkan perkara-perkara tersebut? Kerana diberi musibah pun masih kita takut, seperti kaum-kaum yang dulu diturunkan azab, dihapuskan kaum itu. Bagaimana untuk mengelakkan sifat-sifat sombong tersebut? Minta penjelasan kepada doktor itu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Ilyas Abu Bakar kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, orang yang sombong ni Ustaz, dia merasakan diri dia banyak harta, banyak jawatan dan sebagainya. Dia rasa sombong atas diri dia, sehingga kan musibah datang kepada dia pun dia rasa tak sedar lagi Ustaz. Macam mana ni Ustaz, dipersilakan?
Baik, terima kasih kepada persoalan Cik Ilyas daripada Air Hitam, Pulau Pinang, tentang kesombongan yang berlaku pada manusia. Sememangnya Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran cerita-cerita umat dulu untuk kita ambil pengajaran dan pengiktibaran. Kalau kaum Thamud tu Allah utuskan Nabi Saleh kepada mereka. Kaum Thamud ni dia sombong sebab apa? Dia sombong sebab Allah bagi satu keistimewaan pada mereka, iaitu mereka dapat membina rumah dengan tangannya. Allah. Dia boleh ukir. Batu-batu pejal tu dia boleh buat dengan tangannya. Itu. Sebab itu kalau kita pergi hari ni kalau di utara Saudi lah, jalan nak ke Jordan tu, lebih kurang dalam perjalanan ke Tabuk, satu tempat nama dia Hijar ataupun Madain Saleh. Di situ kita dapat lihat kesan-kesan tinggalan kaum Thamud yang Allah Ta'ala hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Tak ada dah kaum Thamud sekarang ni. Tak ada langsung lah. Yang ada apa? Bekas-bekas sahaja. Peninggalan dalam konteks bangunan-bangunan yang masih ada sampai hari ni. Ukiran-ukiran di batu-batu pejal itu. Allah nak bagi pengajaran, jangan sombong macam tu. Kalau Nabi Hud alaihissalam, Allah utuskan kepada siapa? Kepada kaum Ad. Kaum Ad ni juga sombong juga. Sombong sebab apa? Sebab dia ada satu kekuatan fizikal. Disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi, oleh Ibnu Kathir dalam kitab tafsir mereka menyatakan bahawa kaum Ad ni Allah ciptakan mereka besar. 60 sampai 100 hasta tinggi. 60 sampai 100 hasta. Mau dekat 50 meter. Tinggi saja. Lebar tak tahu lah macam mana. Itu tinggi saja. Maka dengan sebab itu, maka sombong dengan kekuatan yang ada pada mereka. Maka lupa kekuatan itu Allah yang bagi. Allah. Kan? Akhirnya, Allah Ta'ala datangkan musibah yang sangat dahsyat pada mereka. 8 hari 7 malam yang menghancurkan kaum Ad. Ini semua pengajaran dan juga pengiktibaran untuk kita. Maka dengan sebab itu, tak payah sombonglah. Hari ini siapa sombong? COVID-19, satu dunia surrender. Manusia yang sombong, boleh tak dia challenge COVID-19 pada hari ini? Dah setahun dah. Kalau manusia tu rasa sombong sangat, ego sangat, Allah hantar sikit virus yang sangat kecil, manusia sudah tewas. Bagaimana lagi yang besar? Sebab itu manusia sangat kerdil. Kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, penjelasan dan jawapan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada lagi pemanggil lagi daripada pemanggil, soalan daripada pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Siapa di sana? Saya Jamal Muhammad Saleh dari Putrajaya. Masya Allah. Ya, Puan Jamalia. Begini doktor. Apabila kita berdoa, seringkali kita akan sebut Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Barik. Kan? Jadi, tolong saya, bolehkah kita sebut dalam doa kita Ya Jabbar, Ya Mutakabbir? Mungkin ada nama-nama yang kita tak sesuai untuk sebut dalam doa tu lah kan? Okey. Yang kedua, bagaimana seseorang itu kita katakan beriman kalau dia rajin solat, fardu, puasa sunat, tapi sifat takabur tu masih ada. Saya minta tolonglah doktor bagi tips untuk buangkan sifat-sifat takabur tu. Terima kasih dan doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Jamaliah kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, soalannya, banyak orang yang dia rasa dia sombong ataupun dia rasa amalan dia banyak tapi dia masih lagi sombong, Ustaz. Tapi itu soalan kedua dia. Soalan yang pertama dia tadi berkenaan dengan doa tadi, Ustaz. Doa yang kata mungkin ada nama-nama yang boleh disebut dan ada tak nama-nama yang tak boleh disebut, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Jamaliah dari Putrajaya di atas persoalan yang dikemukakan. Yang pertama dalam konteks Asma'ullah Al-Husna, Allah sebut fad'uhu biha. Berdoalah dengan nama-nama tersebut. Jadi tidak ada masalah, semua nama-nama Allah Ta'ala kita boleh berdoa. Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus. Kita mohon kepada Allah Ta'ala dengan menggunakan nama-nama, berdoa dimulai dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha sempurna, yang maha agung, yang maha hebat. Baik, persoalan yang kedua tentang manusia ni, dia
buat baik, buat dah. Kan? Solat cantik dah. Puasa pun cantik, bulan Rejab ni dia pulun dah puasa kan. Zikir tak berhenti ya. Zikir tak berhenti. Tapi sombong. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Penyakit ni kalau kita lihat yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau yang tersohor Ihya Ulumuddin. Beliau menceritakan tentang penyakit yang ada dalam hati manusia yang disebut sebagai penyakit batin. Dia sebenarnya lebih berbahaya daripada penyakit zahir. Orang yang macam ni dia ada penyakit batin. Sebab takabur dia penyakit batin, orang tak nampak. Dengki penyakit batin, orang tak nampak. Dia datang daripada hati. Sebab itu Nabi SAW mengajar kepada kita, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Kalau baik, individu itu akan baik. Kalau tak baik, individu itu akan tak baik. Apa dia? Hati. So dia bermula dengan hati. Sebab itu orang yang melakukan ibadat kepada Allah cantik dah tu. Memang cantik dah secara zahirnya. Tetapi apakah dia datang daripada hati yang betul-betul beriman pada Allah, yakin pada Allah, tunduk pada Allah. Jadi kalau dia buat satu amalan tapi dalam masa yang sama dia sombong, maka di situ dia bukan datang daripada hati yang betul-betul tunduk pada Allah. Betul. Dia ada penyakit ni. Dia Tak panggil ada penyakit hati ni. keikhlasan. Kan? Tak ada keikhlasan. Maka dia menafikan balik amalan-amalan yang dilakukan. Dia akan menggugurkan segala pahala amalan yang dia buat. Rugi. Sebab itu balik kepada ilmu lah. Supaya kita tak nak rugi. Buat amalan, orang kata bagai mencurah air di daun geladi. Mantap, nampak macam banyak dah. Curah-curah. Tengok-tengok tak lekat. Sebab apa tak lekat? Rupanya ada sifat sombong, Allah. sifat riya, sifat sum'ah, sifat ujub. Ni semua termasuk penyakit-penyakit hati yang akan merosakkan, membinasakan seseorang. Wallahualam. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya Ustaz. Daripada Facebook. Daripada Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan da'i serta kru, tanyalah Ustaz. Al-Mutakabbir. Adakah kita boleh kaitkan sifat ini dalam kalimah syahadah kita, yakni tiada Tuhan lain yang disembah melainkan Allah? Yang kedua, apakah dianggap syirik mengagung-agungkan makhluk tanpa melanggar hukum-hukum akidah? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih daripada Kak Yat daripada Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, adakah kita boleh kaitkan sifat ini dalam kalimah syahadah kita Ustaz? Silakan. Baik, persoalan tentang Al-Mutakabbir, apakah boleh kaitkan sifat ini dalam kalimah syahadah? Dia sememangnya apa yang kita bincang ini dalam konteks tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita bincang sifat wajib bagi Allah Taala sebelum ini, tentang sifat nafsiyahnya, salbiyahnya, ma'aninya, ma'nawiyahnya, tentang asma'ullah al-husna. Semua sekali sebenarnya terkandung dalam kalimah syahadah, iaitu pengabdian yang sebenar hanya kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Kita kena kenal Allah Ta'ala. Sebab itu bila orang kata tak kenal maka tak cinta. Kan? Kecintaan pada Allah itu lahir daripada kenalnya kita kepada Allah Azza wa Jalla yang memiliki sifat kesempurnaan. Tetapi yang kata makhluk, kita manusia ni penuh dengan kekurangan. Walaupun nampak hebat macam mana manusia pun dia tetap kurang, tetap lemah, tetap tidak berdaya. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Bila kita sebut yang tu, kita kena hayati, jangan sebut saja. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Makhluk ni tak ada apa, tak ada apa, melainkan sesuatu yang diberikan oleh Allah. Baik. Soalan kedua tadi berkaitan dengan adakah dia syirik Ustaz? Orang yang mengagung-agungkan manusia. Kan? Dia kalau kita nak puji manusia ni, dia kena tengok orang juga. Tak semua orang boleh kita puji. Betul. Ada kalanya puji jadi haram. Kan? Ada kalanya puji jadi harus. Sebab tu ada di kalangan sahabat Nabi SAW, kalau orang puji, contohnya kalau tak salah Sayyidina Ali, dia ambil pasir nak lempar kat orang kan. Sebab apa? Sebab kamu nak menjahanamkan aku. Sebab bila orang puji kita, kita rasa macam mana?
kita rasa Gah. orang kata gah, kembang kan bahasa orang sekarang ni kan. Jadi di situ memberi keburukan pada kita. Tetapi ada yang layak dipuji. Contohnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Nabi puji Sayyidina Abu Bakar. Iman Sayyidina Abu Bakar, Nabi puji Sayyidina Umar. Iaitu Sayyidina Umar ni kalau berjalan satu jalan, syaitan pun lari daripada jalan tersebut. Kita lalu satu jalan, syaitan mengkerumun. dia terbalik. Jadi maknanya di situ, mereka tak makan puji pun. Mereka tak makan puji. Jadi ada orang boleh, ada orang kalau kita terlalu mengagungkan manusia, bahaya juga. Kita nak hormat tak ada masalah. Hormat manusia yang saleh. Sebab apa kita hormat? Sebab kita nak contohi dia kesolehan dia. Kan? Macam yang Nabi ajar pada kita, la hasada ila fisnatain. Tidak ada hasad kecuali dua perkara. Orang yang Allah bagi ilmu kat dia, dia guna dengan baik. Orang yang Allah bagi harta pada dia, diguna je Allah Ta'ala. Maka kita nak tiru dia. Itu tidak ada masalah. Masya-Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi baik Ustaz, kita nak berehat seketika, kita nak bernafas seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sebentar tadi Ustaz kita dah menjelaskan beberapa persoalan daripada para penonton kita. Jadi insya-Allah kita akan teruskan. Tapi buat para penonton yang baru saja menyaksikan rancangan kita pada hari ini, suka saya nak ingatkan topik yang kami sedang bincangkan pada hari ini adalah berkenaan dengan topik akidah Asmaul Husna, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq dan Al-Bari yang dikupas oleh Profesor Madya Dr. Ustaz Muhammad Suki Othman. Jadi sekiranya para penonton terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun terus di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Dan insya-Allah kita sebentar tadi kita dah menerangkan, Ustaz dah menerangkan dan mengupas berkenaan dengan Al-Jabbar dan juga Al-Mutakabbir. Jadi kita nak dengar pula selepas ini, iaitu mukadimah berkenaan dengan Al-Khaliq. Ustaz, dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Kita nak sambung seterusnya. Tadi kita dah bincang Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, lagi dua lagi kan? Lagi dua. Al-Khaliq dengan Al-Bari. Ya, betul. Iaitu yang pertama Al-Khaliq. Al-Khaliq ni Allah Ta'ala yang Maha Pencipta. Kita sendiri sebut Khaliq. Allah Ta'ala Maha Pencipta. Dan dalam Al-Quran Allah sebut antaranya, Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah Ta'ala lah yang menciptakan bagi kamu di atas muka bumi ni keseluruhannya. Allah bagi, ciptakan untuk kemudahan kita. Dan antaranya dalam hadis Nabi SAW, la ta'ah li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam melakukan maksiat kepada khaliq. Jadi maknanya selain daripada khaliq, semua makhluk. Allah Ta'ala khaliq, yang Maha Pencipta. Jadi selain daripada Allah Ta'ala, semua diciptakan. Jadi kita ni makhluk lah. Kita manusia makhluk, jin makhluk, malaikat makhluk, tumbuh-tumbuhan makhluk, haiwan makhluk, bumi, langit, semuanya makhluk. Makna makhluk ni yang diciptakan. Cuma setiap yang diciptakan itu ada peranan-peranan dia. Contohnya malaikat Allah ciptakan untuk melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala. Yaf'aluna ma yu'marun. La ya'suna ma amarallah. Dia tak bantah sikit pun perintah Allah Ta'ala. Itu malaikat. Manusia dan jin, Allah sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56, kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu memperhambakan diri kepadaku, mengabdikan diri pada Allah. Jadi Allah cipta sesuatu itu semua ada
ada peranan dia. Dan Allah Ta'ala cipta makhluk-makhluk yang lain. Contohnya haiwan, tumbuhan adalah untuk berkhidmat kepada kita. Kita dapat manfaat daripada haiwan, kita dapat manfaat daripada tumbuhan dan sebagainya. Bahkan Allah Ta'ala ciptakan kita manusia ini pula satu keistimewaan yang Allah bagi sebagai khalifah. Ini yang peranan yang kadang-kadang tak dimainkan dengan baik. Khalifah itu disebut oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah, iaitu berperanan untuk liiqamatid din wa siyasati dunyabi, untuk menegakkan agama dan melaksanakan mentadbir urusan dunia dengan cara yang tidak bercanggah dengan agama. Jadi apakah bila mana kita mengetahui atau merasai kebesaran Allah, Allah yang Maha Pencipta, kita tak akan sombong jugalah. Hari ini kadang-kadang manusia ni dia adalah penemuan-penemuan baru, sains dan sebagainya, kan? Tapi kita kena ingat bahawa banyak benda yang kita tak boleh buat. Kan, walaupun kita Allah bagi kehebatan, tu semua daripada Allah Ta'ala. Manusia boleh berfikir buat macam-macam kan, tetapi manusia tak nak buat seekor lalat pun. Nak menunjukkan kelemahan manusia sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj. Maka dengan sebab itu, segala makhluk ciptaan Allah Ta'ala itu ada pelbagai dan semuanya sebagai ujian kepada kita. Sebab itu ada doa dia, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung dengan kesempurnaan kalimah Allah daripada makhluk-makhluk min syarri ma khalaq, daripada kejahatan yang ada pada makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pentingnya apapun kita kena kembali bergantung. Makhluk ni dia nak kena bergantung kepada Khaliq. Baik, itu Khaliq, Maha Pencipta. Dan yang keempat, Al-Bari. Al-Bari, sambungan perbincangan kita, boleh kita terjemahkan sebagai Al-Bari ini makna yang Maha Merancang, yang mengatur kejadian alam dan agenda hidup manusia. Jadi Allah lah merancang kehidupan manusia, perjalanan seluruh makhluk di dunia ini, dan perancangan Allah Ta'ala sangat hebat, sangat sempurna. Jadi maknanya di situ, kalaulah kita menghayati Al-Bari, maka di situ melahirkan hamba Allah yang menyerah diri mengikut perancangan, aturan dan agenda yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya di situ kita tak akan ikut hawa nafsu semata-mata, kerana Allah Ta'ala menciptakan sesuatu tu ada tujuan, ada dia punya kita kata mengikut perancangan yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Yang pentingnya apa? Yang pentingnya kita mengagungkan Allah, kita menyedari, kita menghayati kewujudan kita dengan cara yang terbaik, dan juga kita melaksanakan, mengaplikasikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Ta'ala juga dengan cara yang terbaik, insya-Allah. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi saya tertarik Ustaz. Ustaz mengatakan tadi setiap makhluk yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan di atas dunia ini semuanya ada peranan masing-masing. Tetapi mungkin ada sebahagian daripada masyarakat kita yang timbul persoalan, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta juga benda-benda yang haram kepada umat Islam, sebagai contoh macam khinzir, anjing dan sebagainya, Ustaz. Kenapa Allah ciptakan, sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh ciptakan, jadikan benda itu halal pada umat Islam, kenapa Allah jadikan haram? Silakan Ustaz. Baik, sememangnya Allah Ta'ala ciptakan macam-macam. Kalau haiwan tu Allah Ta'ala ciptakan sebagai contohnya khinzir tadi. Untuk apa? Benda haram kita bertanya kan. Dia sebenarnya sebagai satu ujian kepada kita. Maknanya di situ bila mana Allah Ta'ala ciptakan, Allah larang kita untuk kita makan. Hurimat alaikumul maitah wadam walahmul khinzir. Nak tengok ikut ke tak ikut? Kan? Jadi maknanya di situ kita lihat itu peraturan-peraturan yang ditentukan oleh Allah Ta'ala itu nak menguji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak uji kamu siapa di antara kamu yang sebaik-baik amalan. Contoh beginilah. Bila mari bulan Ramadan, kan? Benda asal boleh makan tapi tak boleh makan. Biasanya siang boleh makan dah. Ramadan tak boleh. Kan? Jadi di situ perintah Allah. Kita tanya sebab tak boleh makan. Ini ada makanan. Ya. Memang makanan asal boleh makan. Betul. Tapi tak boleh waktu siang sebagai ujian. Betul. Maka dengan sebab itu nak tengok pada kita lah. Bukan nak suruh kita jumpa khinzir ketuk dia. Tidak. Baling dia ada. Sifat rahmat tak ada haiwan kena ada. Sebab itu Nabi menceritakan tentang orang yang bagi minum air pada anjing pun dapat masuk syurga. Jadi itu sifat rahmat. Tetapi dalam masa yang sama kena ingat ujian. Dia tetap najis.
mughalazah. Betul. Kalau dia jilat kaki kita, kita kena basuh dengan yang air bercampur dengan tanah. Itu merupakan satu ujian atau satu ketetapan yang ditentukan oleh Allah. Sebab Allah Ta'ala yang kita kata sebagai Tuan. Kita hamba. So hamba kena ikutlah apa yang Tuan suruh. Begitu. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook, daripada Sahziatul Sidik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Dalam surah An-Nahl ayat 4. Okey. Dalam surah An-Nahl ayat 4, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Dia menciptakan manusia dari air benih, yakni setelah sempurna kejadiannya, tiba-tiba menjadilah ia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya. Apakah dengan merasakan Al-Khaliq, iaitu Allah Maha Pencipta, menzahirkan diri kita sebagai hamba yang lemah? Ini kerana kita diciptakan dari air mani, iaitu yang hina. Namun apabila memiliki sedikit nikmat di atas muka bumi ini, menjadikan seseorang itu sombong dengan nikmat yang diberi dan melakukan kemungkaran dan meninggalkan segala suruhannya. Okay, terima kasih kepada Sahziatul Sidik kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, apakah dengan merasakan Al-Khaliq, iaitu Allah Maha Pencipta, menzahirkan diri kita ini sebagai hamba yang sangat lemah? Ustaz, silakan. Baik, terima kasih pada persoalan yang dikemukakan oleh Sahziatul Sidik yang memetik ayat Quran surah An-Nahl ayat 4, iaitu Allah Ta'ala menyatakan khalaqal insan min nutfah فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. Iaitu Allah Ta'ala menciptakan manusia min nutfah, daripada air mani, daripada sperma. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. Tiba-tiba dia menjadi orang yang bantah, yang nyata bantahan dia, yang kita sebut tadi, yang sombong. Kalau orang Utara kata yang ketegak. Ketegak sungguh ni, tak mau dengar cakap ni. Jadi bila Allah Ta'ala sebut begitu, nak menggambarkan manusia ni, Tok Sadok rasa hebat lah. Manusia ni asal daripada air mani je pun. Kan? Jadi maknanya, begitu kerdilnya kita, begitu kecilnya kita. Maka dengan sebab itu, kalau seorang itu menghayati perkara tersebut, maka tidak sewajarnya dia akan sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, dia akan berusaha untuk memastikan dia mentaati segala apa juga yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia kena merasai keagungan Allah, Allah yang mencipta. Jadi Allah yang menentukan bagaimana apa yang dia perlu lakukan di atas dunia ini. Jadi janganlah manusia itu rasa sombong. Kerana kedudukannya itu begitu, kita kata begitu kerdil, begitu kecil. Jadi, tapi bila Allah bagi nikmatnya, terlupa. Sebab itu saya teringat satu cerita lah. Cerita ni, satu pengajaran lah. Orang buatlah cerita ni, cerita hikmah. Di mana ada seorang ni, dia dikejar oleh harimau. Ni cerita dia. Kejar dia pun lari. Lari. Sampai dia ada jumpa macam tebing, tengok ada sungai bawah. Sungai. Dia pun nak tengok selamat harimau ni, dia pun tengok ada tali. Dia pun pegang tali nak turun ke sungai bawah ni. Tengok, baru nak sampai ke bawah, ada buaya duk nganga. Allah. Dia pun duk fikir, macam mana nak buat ni? Nak naik atas, harimau duk ada. Nak terjun bawah, buaya duk ada kan. Jadi, dalam dia duk fikir tu, tengok pula ada tikus. Mai duk gigit pula tali dia. Duk dia gigit. Ada hitam seekor, putih seekor, duk gigit. Dalam keadaan yang dia kelang kabut, dia tak tahu nak fikir macam mana. Tiba-tiba dia terdengar satu bunyi macam deruan. Bunyi gitu. Dia kata, apa dia ya? Tengok, wih, sekumpulan lebah. Lalu daripada atas. Jadi lebah tu lalu daripada atas, tiba-tiba jatuh satu madu lebah yang original punya pure kan, daripada lebah sendiri kan. Dia pun nganga mulut. Masuk dalam mulut dia punya lebah tadi. Bila dia rasa lebah tadi, madu lebah yang original, dia menikmati madu lebah tadi, dia lupa dah semua. Allah. Dia lupa dah buaya, dia lupa harimau, dia lupa dah tali nak putih, dia lupa dah.
Di sini orang buat cerita untuk pengajaran pada kita. Nak gambarkan ialah apa? Seumpama ni contoh dia. Rimau ni macam umur kita. Betul. Yang duk kejar hidup kita. Kan? Dan buaya tadi macam alam barzah kita. Yang duk tunggu nak kena pukul dan sebagainya kan. Kalau engkar pada Allah Ta'ala. Okay. Yang tikus tadi ni siang dan malam duk gigit. Mana umur kita makin lama makin sikit. Makin lama makin nak putus. Tadi al-asal tadi, madu tadi umpama nikmat yang Allah bagi atas dunia. Allah. Tapi manusia dapat nikmat sikit, dia lupa habis semua dah. Dia lupa tanggungjawab dia lupa mati, dia lupa alam barzah, dia lupa kehidupan dia ni ada peranan, ada tanggungjawab, dia lupa. Sebab apa? Sebab dapat nikmat sikitnya. Itu yang kita sifat manusia. Suka lupa. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berilah peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman pada Allah. Maka dengan sebab itu, tanyalah ustaz kita ni pun salah satu peringatan. Betul. Untuk kita peringatkan diri kita dari semasa ke semasa, supaya kita menghargai, mensyukuri nikmat Allah dengan sebaik mungkin. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, sebelum kita nak melabuhkan tirai di TV3 ini, kita ada soalan yang terakhir Ustaz. Untuk TV3 lah. Daripada Al-Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Al-Khaliq bermaksud yang Maha Pencipta. Surah Al-Baqarah ayat 29 yang bermaksud, dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Soalan saya, ada dari tumbuhan-tumbuhan dan haiwan-haiwan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bumi ini masih belum diketahui sebab-sebabnya dan fungsinya sehingga kini. Jadi apakah tujuan makhluk-makhluk yang sedemikian dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah hikmah yang dapat kita ambil apabila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan makhluk COVID-19 ini? Terima kasih kepada Al-Ali kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, ada tumbuhan dan juga haiwan yang kita tak tahu lagi fungsi dia dekat atas muka bumi dan peranan dia. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan? Dan terutama sekali kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menghantar kita satu ujian yang hari ini kita dapat tengok, iaitu makhluk yang dipanggil sebagai COVID-19 ini. Ustaz, silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan ma fil ardi jami'a, segala sesuatu di atas muka bumi keseluruhannya. Dan memang Allah Ta'ala ciptakan sesuatu itu semua ada sebabnya, ada hikmahnya. Cumanya ada fungsinya. Cuma kita tahu tak tahu itu merupakan kelemahan kita. Betul. Bukan makna kita tak tahu tak ada fungsi. Tidak. Kan? Sebagai contoh, ketika mana Allah Ta'ala haramkan khinzir. Hurrimat alaikumul maitah waddam walahmul khinzir. Diturunkan ayat tersebut 1400 tahun dulu. Waktu itu, sahabat-sahabat Nabi tak tahu pun. Sebab apa khinzir diharamkan ya? Sebab apa? Kan? Sebagai contoh, sebab apa? Diharamkan, maka diharamkan je lah. Itu perintah Allah Ta'ala. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Datang daripada keimanan. Lama kelamaan manusia ada ilmu meningkat. Orang buat kajian. Oi, orang dapati ada hikmah dia rupanya. Hikmah yang didapati hari ini, mungkin ada lagi hikmah yang kita tak jumpa. Hari ini orang dapati hikmah dia, khinzir itu dari sudut penyakitnya, virusnya yang dapat hari ini. Dan kalau ikut student saya, pelajar saya di universiti daripada veterina, dia kata apa? Dia kata khinzir ni baunya baunya memang tak challenge bau yang lain. Memang betul-betul kau punya bau dia kan. Jadi maknanya macam-macam lah sebab musabab dia. Jadi di situ menunjukkan bahawa manusia lama kelamaan dia akan tahu sikit-sikit mengikut keilmuan dan sebagainya. Dia panggil pengkajian yang dilakukan dari semasa ke semasa. Jadi di situ begitu juga COVID-19, ada hikmah dia. Setiap benda ada hikmah dia. Kita akan tahu dari semasa ke semasa. Yang pentingnya ambil jalan untuk mencari redha Allah dan mensyukuri nikmat Allah. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Saya pernah tengok National Geographic Ustaz. Kalau kita tengok khinzir kan,
kita selalu kita asyik hina je khinzir kan. Babi semua macam kat situ kan. Khinzir dan sebagainya. Tapi kita sebenarnya bila saya tengok National Geographic tu, khinzir ni dia ada function dia yang sangat-sangat besar terhadap hutan, Ustaz. Sebenarnya kita tengokkan khinzir kan, terutama babi hutan tu, dia kan selalu korek-korek kan. Rupanya dia korek-korek tu adalah untuk letakkan kan bila bunga ada bunga dia tu, benih-benih bunga pokok tu, dia jatuh dekat dalam korekan yang dibuat oleh khinzir hutan. Jadi dia membantu dalam proses untuk menyuburkan lagi hutan tu. Masya Allah. Jadi memang khinzir hutan ni sebenarnya ada peranan yang sangat-sangat besar. Mungkin selama ni kita hina khinzir sangat-sangat kan. Tetapi rupanya ada peranan yang sangat besar dalam ekosistem bumi kita ini. Masya Allah. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak melabuhkan tirai di TV3, tapi jangan ke mana-mana kerana kita akan ada sambungan 30 minit lagi di TV9. Jadi kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dengan berbagi masa lagi lebih kurang dalam 30 minit macam tu, kita tak nak melengahkan masa lagi, kita nak terus meraihkan soalan daripada para penonton kita. Tapi sebelum itu, suka saya nak ingatkan kepada tuan-tuan yang baru saja menonton rancangan kita pada saat ini, topik yang kita kupas pada hari ini adalah berkenaan dengan akidah Asmaul Husna, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq dan Al-Bari. Jadi sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun terus di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Dan insya-Allah Ustaz, sudah bersedia Ustaz? Kita nak terus ke soalan yang seterusnya. Sambung balik soalan lebih kurang dalam 30 minit ni. Daripada Facebook, daripada Hana Wancik. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru-kru Tanyalah Ustaz. Soalan saya Ustaz, Al-Khaliq adalah Maha Pencinta atau yang pencipta atau yang menciptakan makhluknya. Adakah ia yang menjadikan segala-galanya tanpa sesuatu apapun dan Maha tahu sesuatu akan terjadi ke atas semuanya atas takdirnya? Adakah ya Khaliq amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan? Dengan amalan serta perbuatan yang mulia akan dilipat gandakan pahala kepada hambanya. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Hana Wancik kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, Al-Khaliq adalah Maha Pencipta. Jadi adakah ia menjadikan segala-galanya tanpa sesuatu apapun dan Maha tahu sesuatu akan terjadi ke atas semuanya atas takdirnya? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan oleh sahabat kita. Al-Khaliq, Allah Ta'ala yang Maha Pencipta. Memang Allah Ta'ala mencipta daripada minal adam, daripada sesuatu yang tidak ada kepada ada. Dan badi'us samawati wal ard, Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi yang tidak pernah ada contoh sebelumnya. Jadi semuanya memang daripada tak ada lah. Kan Allah Taala cipta yang makhluk ada ni dengan wujudnya Khaliq. Tanpa Khaliq tak adalah makhluk kan. Maka dengan sebab itu kalau kita lihat keagungan dan kebesaran Allah, boleh kata manusia ni Allah ciptakan yang terakhir. Yang ni Allah cipta dulu. Langit bumi dulu cipta, malaikat dulu cipta, jin bahkan dulu lagi daripada kita. Sebab itu para ulama menafsirkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebab apa disebut jin dulu baru manusia? Jin wal ins. Sebab antara sebabnya adalah jin terlebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu juga rahsia.
Kalau kita rujuk surah Al-Baqarah surah Al-Baqarah ayat 30, ketika malaikat bertanya sebab apa nak jadikan manusia yang sifatnya adalah merosakkan, yufsidu fiha wa yasfikud dima. Macam mana malaikat boleh tahu? Kerana manusia belum lagi diciptakan. Maka di sini dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahawa malaikat melihat kepada jin yang terlebih dahulu diciptakan oleh Allah Ta'ala sebelum manusia. Sebab sifat jin ini sama manusia kan. Dari diberi pilihan. Baik, itu satu. Yang keduanya, doa pada bulan Ramadan nak memperbanyakkan amalan ya Khaliq. Yang berkaitan dengan ya Khaliq. Dia sebenarnya satu amalan yang disebut sebagai Sayyidul Istighfar. Yang berkaitan dengan Khaliq tadilah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini dipanggil Sayyidul Istighfar. Ada berkaitan tadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, kau menciptakan aku. Yang ni elok diamalkan setiap masa, setiap ketika. Yang berkaitan dengan Allah Al-Khaliq tadilah kan. Kerana apa? Kata Nabi SAW, siapa yang beramal membaca Sayyidul Istighfar ni pada waktu pagi dengan penuh keyakinan pada Allah, kalau ditakdirkan petang tu dia mati, dia masuk syurga. Kalau waktu petang pula, waktu malam dia baca dengan penuh keyakinan pada Allah, ditakdirkan dia mati, esoknya dia akan masuk syurga. Jadi maknanya itu antara perkara yang boleh dilaksanakan. Ya. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Abdullah Osman daripada Seremban. Masya Allah, sihat Abdullah? InsyaAllah sihat. Alhamdulillah. Jadi Abdullah, apa soalannya? Ada, itulah muskil sikit lah. Benarkah amalan saja belum tentu selamat kalau hati tidak bersih? Kerana Allah akan nilai kita bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ibu bapa kita, dengan keluarga, dengan makhluk yang lain juga. Dan begitu juga surga Allah punya, neraka Allah punya. Jadi hak Allah untuk menentukan segalanya. Berharap mohon agar dapat kita masuk ke surga. Jadi kita belum tentu lagi. Bila dah mati baru kita boleh tahu sama ada kita dapat masuk surga atau neraka. Minta pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Sama, terima kasih kepada Abdullah Osman kerana sudi bertanyakan soalan. Wah, ada muzik sikit. Jadi Ustaz, amalan yang tak diterima, maksudnya mungkin dia menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia beramal dengan amal yang banyak, tapi dia tak menjaga hubungan dia dengan manusia. Jadi adakah amalan yang diterima, Ustaz? Silakan. Baik, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya kepada sahabat, "Atadruna manil muflis?" Kamu tahu tak siapa itu golongan yang muflis? Sahabat bila sebut muflis ni, dia sebutlah yang macam kita faham, iaitu laisa fiha mata', mereka yang tidak ada khatta. Orang kata muflis ni bankrupt lah kan. Bangkrut kan. Nabi SAW menyatakan muflis itu adalah man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa sadaqatin wa siyamin wa qad syatama hadha wa zalama hadha wa akhadha mala hadha ila akhir al-hadis. Nabi kata sebenarnya orang muflis di akhirat ni ialah orang yang dia bawa bertemu Allah ni di hari akhirat, dia bawa pahala puasa, pahala solat, pahala sedekah, pahala macam-macam pahala ni. Hubungan dia dengan Allah Ta'ala cantik ni. Tetapi rupanya atas dunia, dia zalim terhadap manusia. Dia rampas kata orang, dia curi, tak bagi balik. Dia hutang, tak nak bayar. Dia mengumpat, dia khianat, dia fitnah. Macam-macam kesalahan di antara manusia. Apa dia punya kesan dan akibat dia? Maka di akhirat esok dia kena bayar balik kesalahan dia sesama manusia. Betul. Iaitu fatukhas min hasanatihi lahum. Diambil amalan-amalan dia tadi, pahala-pahala dia tadi, diberi kepada orang-orang yang dia naya, dia zalim atas dunia. Bagi, habis. Tak cukup lagi bayar. Fatukhas min sayiatihim lahu. Akan diambil dosa-dosa mereka itu, akan diberi kepada dia. Inilah golongan yang muflis yang akhirnya dihumban dalam api neraka. Ini
Ini warning. Makna kita nak kena jaga hablum minallah dan hablum minan nas. Bukan sekadar hubungan kita dengan Allah kita kena jaga, hubungan kita sama manusia pun kita kena jaga. Satu. Yang kedua, soalan tadi menyatakan syurga Allah. Allah tentukan syurga. Memang kita tak tahu. Sebab itu kita ni tuan-tuan, kalau kita lihat kita mengharapkan kesudahan kita kesudahan yang baik. Betul. Itu yang penting sekali. Kan? Sebab itu seseorang itu dilihat pada kesudahan dia. Sebab itu kita doa pada Allah, Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirkanlah kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan kami mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab apa? Sebab memang bila mana kita mati, waktu tu kita akan nampak kita ke mana. Perjalanan kita sudah nampak sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Sebab apa? Sebab bila dah mati sebenarnya faqad qamat qiyamatuhu sughra. Telah berlakulah kiamat untuknya. Sebab bila kita mati, maknanya kita tak boleh kembali lagi ke atas dunia ini. Kita tak boleh beramal lagi. Stop, habis dah. Amalan kita pun dah tamat dah. Maknanya hanya menunggu alam barzah, alam transit sebelum dibangkitkan di akhirat untuk menerima pembalasan. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak ambil nafas dulu, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Pejam celik dah last block dah kita Ustaz. Jadi kita tak nak buang masa lagi lah. Kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita insya-Allah. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Spina Yusuf. Dari Tanjung Karang nak ajukan soalan Ustaz ya. Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, macam ni kan, benar ke Ustaz kalau kita baca Asmaul Husna tu, yang 99 tu, setelah kita baca tu, kita doa tu adalah salah satu daripada doa yang dimakbulkan. Dan setiap kali kita nak doa, kita kena sebut Asmaul Husna yang bagaimana Ustaz? Yang ringkas tapi padat. Satu lagi Ustaz ya. Ni dah bulan Rejab dah Ustaz kan. Antara 4 bulan yang dirahmati Allah kan, yang dihormati. Jadi selain pada puasa Ustaz, apakah zikir-zikir ataupun amalan-amalan yang baik untuk kita buat amalan harian Ustaz? Itu je soalan saya Ustaz ya. Ya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Supinah Yusof kerana sudi bertanyakan soalan Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Baik, terima kasih kepada Puan Supinah di atas persoalan dikemukakan. Jadi memang dari sudut doanya kita digalakkan untuk berdoa dengan menyebut Al-Asma'ul Husna, mengikut apa yang kita nak pohon kepada Allah. Sebagai contoh, kalau kita nak mohon rezeki yang barakah kan, kita minta ya Razzaq, Allah Ta'ala yang pemberi rezeki, bagilah rezeki pada aku dengan cara yang dapat mendekatkan aku dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita dah masuk bulan Rejab, soalan tadi apa amalan kita nak buat. Dia sebenarnya apa-apa amalan soleh kita boleh laksanakan. Memang hari ni bulan Rejab ni orang war-war kan macam-macam. Puasa sehari, 2 hari, 3 hari dapat 700 tahun pahala. Kemudian dapat sungai Rejab dan sebagainya. Para ulama menyatakan tidak sahih fadilatnya. Tetapi kita kena ingat, fadilat itu tak sahih, tetapi puasa tetap sahih. Tetap mendapat pahala di sisi Allah. Tambah-tambah bulan Rejab termasuk bulan-bulan haram. Bulan haram, bulan yang dimuliakan. Jadi amalan soleh di dalam bulan haram ni amat-amat digalakkan. Apa amalannya? Of course puasa lah yang pertama. Sebab apa? Dekat dengan Ramadan lah kan. Jadi kita nak banyak puasa. Kemudian apa? Zikir pada Allah Ta'ala. Macam-macam zikir kita boleh buat untuk laksanakan. Kemudian menghubungkan silaturahim.
bantu orang, bagi makan orang. Contohnya kan, ucapkan salam. Itu contohnya. Kemudian banyakkan berselawat kepada junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan selawat ni, dia punya ganjaran besar. Kadang-kadang orang tak nampak. Yang mana kata Nabi SAW, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang selawat kepadaku sekali, Allah akan selawat kepadanya 10 kali. Allahu Akbar. Jadi kita banyak kan. Apa-apa amalan yang kita mudah bagi kita buat. Baca Quran ke, tahajud, qiyamul lail ke, dan sebagainya. Sebab apa? Disebut dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia kata apa? Tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwa'i waridatil ahwal. Amalan-amalan soleh ni ada macam-macam. Kerana apa? Kerana manusia tu ada pelbagai keadaan. Betul. Ada yang boleh puasa, maka dia puasa. Ada yang puasa dia kurang sikit sebab dia banyak gastrik kan. Dia boleh zikir, turun zikir. Ada orang dia suka baca Quran, teruskan baca Quran. Ada orang dia suka solat sunat, teruskan solat sunat. Ada orang dia bangun qiyamul lail, bangun qiyamul lail. Ada orang dia suka buat baik, suka bersedekah, maka bersedekah. Jadi apa-apa amalan yang saleh kita laksanakan, kita buat, insya-Allah dapat kebaikan dan dapat keberkatan. Betul tu Ustaz. Tapi yang paling penting sekali Ustaz kan, kalau kita nak buat apa amalan sunat ke, berzikir ke, ataupun berpuasa sunat ke, paling penting sekali cubalah kita istiqamah. Betul tak Ustaz? Istiqamah dalam kita melakukan sesuatu amalan ataupun kebaikan. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook, daripada Muhammad Effendi Mat Daud. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengadakan. Al-Bari bermaksud Maha mengadakan. Maha mengadakan dapat mengadakan langit dan bumi yang sebelum ini tiada. Adakah teori Big Bang dirakamkan dalam Al-Quran? Benarkah ramai saintis masuk Islam kerana kebenaran di dalam Al-Quran setelah mereka mengkajinya? Apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan Arash dan tujuan Allah mengadakan Al-Quranul Karim? Terima kasih kepada Muhammad Effendi Mat Daud kerana sudi bertanyakan soalan. Persilakan Ustaz. Baik. Terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan ringkas tapi banyak soalan. Baik, Allah Ta'ala mengadakan dan juga mengatur segalanya. Allah merancang, menciptakan, mengadakan langit dan bumi. Dia kait dengan teori Big Bang. Sebenarnya teori Big Bang itu teori sains. Teori sains yang dinyatakan bagaimana peringkat awalnya langit dan bumi ini bercantum, kemudian mereka berpecah di angkasa, menjadilah bumi dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau kita lihat, memang bila mana ahli sains mengkaji, rupa-rupanya dalam Quran pun dia sebut tentang perkara ini. Fafataqna huma, bagi contohnya, Allah pecahkan di antaranya. Maka dengan sebab itu memang kalau dari sudut saintifik, ramai ahli sains ni yang mengkaji tentang astronomi ke, fizik ke, kimia ke, biologi ke dan sebagainya. Mereka mendapati Al-Quran sudah bagi tahu dah satu benda yang mereka baru dapat pada hari ini. Kan? Macam juga bila Allah sebut tentang bagaimana Allah ciptakan semua berpasang-pasangan. Dulu kita duk ingat bahawa manusia ya pasang-pasangan, haiwannya. Tapi dia kaji-kaji hari ini rupanya sampai kepada pokok-pokok pun pasangan, sampai kepada atom pun ada pasangan dia. Atom kan. Ada benda yang paling kecil itu pun. Jadi maknanya di situ memang bila kita mengkaji Al-Quran, mengkaji, kita akan dapati bahawa Quran bukan kitab sains. Bukan kitab sains, tetapi sains adalah Quran. Betul. Quran bukan kitab matematik. Matematik adalah Quran. Quran bukan kitab bio, tapi biologi adalah Quran. Kaji Quran, kita akan jumpa semua tersebut. Sebab itu apa tujuan Allah turun Quran? Kan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Ta'ala turunkan Quran itu untuk bagi hidayah kepada manusia, untuk menjelaskan petunjuk-petunjuk hidayah Allah, untuk membezakan mana hak, mana batil, supaya kita ada panduan, kita ada manual kehidupan kita, kita ada perlembagaan. So Al-Quran mestilah menjadi panduan. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati au kama qala. Kata Nabi, aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu takkan sesat selama-lamanya selagi mana kau pegang dengan dua perkara ini, Quran dan juga
sunnah Rasulullah SAW. Masya Allah, jawapan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan yang seterusnya. Daripada Kim Nana. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Soalan saya, mengapakah dalam sebutan Asma'ul Husna ada yang menyebut sebagai contoh Ar-Rahman atau Ya Rahim? Adakah sebutan di awal asma Allah ini perlu digunakan ataupun tidak? Ataupun perlu mengikut keadaan sifat nama itu? Terima kasih Ustaz. Daripada Azlan Ahmad. Terima kasih kepada Azlan Ahmad kerana sudi bertanyakan soalan ini. Ustaz, silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Macam kita sebut tadi bahawa memang disunatkan, digalakkan untuk kita menggunakan Al-Asma'ul Husna untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memanglah ia berkaitan dengan apa yang kita nak pohon, kita sesuaikanlah. Contohnya kita sebut Ya Rahman, Ya Rahim, kasihlah aku Ya Allah, bagilah rahmatmu padaku Ya Allah. Itu dia ada kaitan dengan Ya Rahman dan Ya Rahim. Begitulah yang lain-lain. Jadi itu dia punya keadaannya. Sebab itu pentingnya kepada kita untuk kita memahami Asma'ullah Al-Husna supaya kita dapat mengenal Allah dan kita tahu bagaimana kedudukan diri kita hamba Allah Ta'ala yang sentiasa bergantung sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan kita ini. Masya Allah. Jadi Ustaz, kita dah pun menjawab kebanyakan soalan daripada para penonton kita pada hari ini. Jadi masa pun mencemburui kita pada Ustaz dan juga para penonton. Jadinya mungkin Ustaz boleh memberikan sedikit kesimpulan berkenaan dengan topik kita pada hari ini, iaitu topik akidah Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq dan juga Al-Bari. Ustaz, silakan. Baik, sedar tak sedar kita dah berada di penghujung rancangan 2 jam sekejapnya kan perbincangan kita. Kita bincang hari ini Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari. Yang menunjukkan Al-Jabbar, menunjukkan Al-Mutakabbir, menunjukkan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia tak boleh sombong. Bila kita faham, kita kenal nama-nama Allah yang menunjukkan sifat-sifat Allah itu, kita tak boleh sombong kepada Allah. Tak boleh bersikap takabur. Itu merupakan perkara yang haram bagi makhluk, kerana ia merupakan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Dan juga bila mana kita merasai Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan, dan kita perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bukan sekadar perlu, wajib kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Macam mana cara bersyukur? Dengan menggunakan syukur hati, syukur qalbi, syukur lisan dan syukur perbuatan. Syukur hati kita dengan memperbanyakkan ingat Allah. Syukur lisan, lidah kita dengan memperbanyakkan zikrullah, baca Quran dan sebagainya. Syukur perbuatan dengan menggunakan segala anggota-anggota yang Allah kurniakan pada kita. Nikmat-nikmat yang Allah kurniakan pada kita, kita gunakan di jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita akan mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Masya Allah, terbaik kesimpulan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, bagi memberkatikan program kita pada hari ini, sudilah Ustaz untuk membacakan doa bagi merahmati kita punya, memberkati kita punya majlis kita pada pagi ini, insya-Allah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والبغاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والبغي والسوء والمختلف والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung dengan Allah, Tuhan yang maha gagah perkasa dan yang mempunyai kekuasaan mutlak.
kami berpegang teguh kepada Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung, dan kami berserah diri kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhilah kami daripada wabak yang datang ini, dan peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan, serta selamatkanlah kami daripada segala fitnah dan penyakit, serta segala bala yang datang dengan kelembutan-Mu, ya Allah. Tuhan yang maha berlemah lembut, wahai Tuhan yang maha halus pengetahuannya, Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini mengupas topik Asmaul Husna, dan juga terima kasih kepada buat para penonton yang setia bersama dengan kami, iaitu rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Suka saya ingin nak ingatkan, topik akidah iaitu Asmaul Husna ini akan disambung lagi pada hari Ahad minggu depan. Jadi teruskan setia bersama dengan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.